peluang untuk keluar, sepatutnya dia keluar. Tapi Yusuf nak keluar, tapi Yusuf kata belum lagi nak keluar. Yusuf nak keluar dalam keadaan yang bersih. Sebab apa tu? Yusuf orang yang bijak. Assalamualaikum. Yusuf adalah seorang yang bijak. Jadi dia ada banyak pengalaman. Dia dah tahu dah politik kotor. Kalau dia keluar dalam keadaan yang politik masih kotor, so dia keadaan dia masih belum selamat. Sebab apa? Dia masih lagi menjadi orang kata target lah. Sebab orang baru keluar penjara, duduk pula keluar sini, dia masih lagi target. So dia nak secure diri dia dulu. Dia nak secure, dia nak keluar dalam keadaan di mana diri dia bersih dulu. Diri dia dapat tidak bersalah. Sebab dia tak nak orang kata ada title banduan tu lah. Kita kan tak nak ada kad nanti nak bekas banduan. Dulu kerja apa bekas banduan. Sebab nak jadi saat lagi nak jadi menteri ni bekas banduan. So dia nak buktikan bahawa dia tak bersalah. Dan dia tahu dia dah dapat dah peluang tu. Dia nampak dah yang datang sekarang ni adalah raja Islam untuk membongkarkan apa yang sebenarnya sedang berlaku dalam politik ni lah. Apa yang sedang berlaku dalam kerajaan itu. Jadi apa yang berlaku dipendekkan cerita, tak ada ceritakan lah. Mungkin dia jumpa raja balik semua. Kemudian raja pun cakap okey, kena buat perbicaraan lah. Kena buat perbicaraan. Kalau itu yang apa yang kamu katakan, maka kita kena panggil lah orang-orang yang terlibat dalam yang menyebabkan Yusuf ni di penjara. Kalau benar Yusuf ni dianiaya. Terus dipendekkan cerita, dia katakan qala ma khatubukunna israwattunna yusufa an nafsi. Dia raja berkata kepada siapa? Kepada perempuan-perempuan tu. Diterjemahkan, ada ditafsirkan bahawa perempuan-perempuan yang terlibat tu, semua orang-orang ujung kota yang terpotong-potong tangan tu dipanggil sebagai saksi. Dia tak panggil Zulaikha sahaja. Sebab kalau panggil Zulaikha sahaja, kemungkinan Zulaikha boleh membela diri. Sebab Zulaikha adalah seorang yang sangat cerdik. Bukan orang calang-calang wanita, bukan calang-calang orang. Ini orang yang dah berpengalaman. So dipanggil apa? Dipanggil juga orang-orang lain sebagai saksi. Dia kata apa? Qal ma khatubukunna idh rawattunna Yusuf an nafsi. Dia kata apa? Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Dia kata berkulna. Mereka berkata, macam mana kita tahu mereka bukan Zulaikha sahaja? Sebab ada na tu lah. Sebab mereka ramai lah. Kulna, mereka berkata hasya lillahi ma alimna alaihi min su. Dia guna perkataan yang lebih kurang sama sebelum ni. Masa dia lihat Yusuf yang mereka terpotong tangan, dia kata hasya lillah. Dia kata wah sempurna bagi Allah. Ma'alimna, taklah kami tahu alaihi padanya misu, daripada keburukan. Orang yang masih lagi, orang kata ayat-ayat ni pun masih lagi menggelikan buah pinggang lah. Maksudnya dia masih lagi macam wah tak ada. Aku tengok Yusuf ni sempurna lah. Baik dari segi wajahnya, dari segi fizikalnya, daripada segi akhlaknya, tak ada yang cacat celah bagi dia. Lagi satu, mereka tak berani lah nak nipu depan raja. Sebab sekarang ni kalau raja akan tanya pula orang istana pula, saksi yang sini, saksi yang sana, mana yang terlibat. Maka kalau salah cakap, maksudnya nyawalah ini besarnya kuasa seorang raja. Ya, silakan. Ya. Dia bawa semua sekali. Dia pun tak, Ibn Yusuf sendiri pun tak mengatakan nama. Dia menunjukkan semua orang sekali. Maksudnya dia tak bersihkan nama dia betul lah. Dan sebab kita tahu Yusuf memang orang yang bijak lah. Dia dah tahu dah apa dia nak buat. So inna rabbi bikaidihinna alim. Sesungguhnya Tuhanku terhadap qala ma khatubukunna rawattunna yusufa an nafsi. Ayat 51. Ya raja berkata, bagaimana kepada kamu tak kalau kamu goda Yusuf terhadap diri? Apa mereka kata tadi? Kulna hasya lillah. Mereka kata maha sempurna bagi Allah. Ma alimna alaihi min su. Dia kata taklah kami ketahui baginya atas dirinya itu melain daripada sebarang keburukan pun. Sesungguhnya apa? Mereka kata tak ada satu buruk pun pasal Yusuf ni. Bila berlakunya perkataan macam tu, maka perempuan tu kata, tak boleh tipu lah. Sebab apa? Dah kata dah. So orang cerdik dia takkan terus memperbodohkan diri dia.
Kalau kita dah kantoi-kantoi. Jangan bila kita dah salah, kita cuba memegak lagi benda yang pasal, nampak benar kita ni salah. Sepatutnya bila kita salah lah, apa yang perlu kita buat lah terus mengaku salah. Mungkin akan diringankan hukuman lah. Kalau tidak nanti sama ada kalau ataupun benda yang kita tak tahu, benda tak tahu kita cerita lagi dan nampak benar kita tak tahu dan nampakkan lagi membuatkan orang lagi tak respect kat kita. Iaitu apa yang berlaku. So dua penafsiran dia laser sikit penafsiran zaman dahulu dengan penafsiran zaman sekarang. Orang zaman dulu mengatakan bahawa Zulaikha ni kahwin bertaubatlah, bertaubat dengan ikhlas kerana Allah SWT. So dia rasa salah semua tu, nanti dia kahwin dengan Yusuf sebab terpengaruh pada cerita tu. Tapi orang-orang seperti Numan Alihan zaman moden ni dia khas sikit pada perempuan ni. Dia ni penafsiran dia lah. Dia kata tak, perempuan ni sebenarnya sedang menyelamatkan diri dia lah. Apa yang dia buat adalah dia gunakan kecerdikan. Dia kata aku dah salah ni. So dia mengaku bersalah. Sebab tu dia kata apa? Qalat imra'atul aziz al-an hasal haq. Sekarang telah jadi jelas kebenaran. So dia pun mengakui benda. Sekarang dah jelas dah kebenaran. Bahasa sebenarnya aku kantoi lah. Anda kantoi lah. Ana rawatuhu. Aku telah goda dia an-nafsih terhadap dirinya, wa innahu, dan sungguhnya dia la minas sadiqin, dia benar-benar termasuk orang-orang yang benar. Sikap saya pula terhadap perempuan inilah, saya tak menuduh dia apa-apalah. Mengatakan dia bertaubat dengan ikhlas kerana Allah pun saya tak berani. Mengatakan dia berpura-pura pun saya tak berani. Sebab dia adalah setiap orang tu dihukum atas apa yang kita lihat saja. Dari segi lihat adalah dari segi perbicaraan dia dah bertaubat, maka kita terima dia telah bertaubat. Itu jelas sikap kita sebagai orang biasa ni. Kita tak boleh nilai orang tu dah dalam. Sebab tu apabila Nabi berperang, sahabat tengok nak bunuh lelaki tu, lelaki kata la ilaha illallah, kemudian dia pancung juga, dia bunuh juga. Cerita tu sampai kat Nabi marah lah. Nabi tak suka lah benda tu. Dia kata, sahabat kata kat Nabi tu sebenarnya dia sebut la ilaha illallah sebab takut kat pedang aku. Takut kat pedang, bukan sebab nak masuk Islam pun. Rasulullah tanya, kenapa kau tak belah dah dada dia? Dan sahabat cerita dekat kita lah, dekat dalam hadis cerita, itulah benda yang paling aku regret lah, menyesal. Yang paling kalau boleh tak berlaku lah benda tu. Iaitu apa? Dia bunuh lelaki tu. Sebab apa? Nabi sebut benda tu. Kenapa kau tak belah dada? Maksudnya sikap kita terhadap wanita inilah, kita tak kata dia ikhlas kepada Allah SWT, maka kita tak kata confirm syurga lah ni, beriman lah, tak. Kita tak kata sebab Allah tak kata, dan kita tak kata dia berpura-pura lah. Sebab apa? Sebab hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu niatnya. Sebab yang nak disampaikan bukan apa isi hati wanita ini, yang nak disampaikan adalah nama Yusuf ni dibersihkan lah. Habis. Dia pun dah minta maaf. Kita nak buat apa lagi? Tak, kita nak kata kau tahu tak kau salah. Dia memang dah minta maaf ni. Kau tahu tak apa kau buat tu besar? Ya, aku tahu kau salah. Itu sajalah. Dia drag thing. Kita drag benda tu panjang. Tapi itu tak bermakna kita tak boleh tuntut hak kita. Itu. Tidak bermakna kita tak boleh tuntut hak kita. Maksud bila dia minta maaf, kita boleh tuntut hak kita balik. Sebab tu dalam soal even dalam soal hudud semalam kan, soal bila kita bertanya, kalau kita tak dapat sabitkan orang tu mencuri. Contoh, semalam abang tanya saya, adakah kita memerlukan saksi untuk kepada benda yang lain? Ya, perlu. Tapi contoh mencuri, contoh minum arak, perlu. Bila kita rujuk balik, kalau hukum asal dia perlu kepada dua orang saksi lelaki yang adil lah. Tetapi dia berbeza sikit daripada zina. Dia perlu datangkan dua orang saksi jika dia tidak dapat membuktikan. Dia tak ada qarinah lah, dia tak ada bukti DNA ke, ataupun dia tak ada, macam orang yang arak tu, dia kan polis guna alat ataupun apa-apa bukti yang lain, kamera ke video. Kalau dia ada bukti itu, dia tak perlukan kepada saksi dah. Ataupun tapi katalah tak ada saksi langsung, tak ada saksi langsung, tak ada apa pun, cuma lelaki ni dia yang pengadu tu, dia nampak ada harta dia, handphone dia dekat lelaki tu, confirm dia punya, dia berhak untuk ambil harta dia. Tapi dia tak boleh mensabitkan orang tu bersalah.
Orang tu boleh kata tak, aku sebenarnya terbawa, aku ni terambil. Dia boleh jadi sumpah. Itu antaranya lah. Of course bidang perundangan ni dia luas, jadi dia tidak ada yang kata last punya ni lah. Dan dia terbuka kepada perbincangan mazhab pula, perbincangan kepada maqasid syariah pula. Jadi saya tak berani untuk meletakkan satu benda macam tu. Tapi kalau ditanya ada saksi tak, hukum asal je. Ya. Tapi boleh dikenakan pembuktian. Melainkan zina tak boleh. Zina boleh pembuktian apa? Pengakuan wanita itu sendiri atau seorang gadis itu mengandung. Dia tu memang confirm gadis dan dia tak boleh membuktikan bahawa dia diperkosa, dia boleh disabitkan. Wallahu a'lam sama ada hukum hudud atau hukum ni lah. Ada setengah pendapat lah. Of course dia beza pandangan, sangat beza pandangan. Ada kata tak boleh, ada yang dia kata dia boleh buktikan, ada yang kata tak boleh buat buktian, ada yang kata sepatutnya dia dirogol ke apa, itu boleh. Tapi itu banyak lah. Kalau soal fiqah ni dulu dia luas. Dan satu-satu mazhab pun tak sama. Contoh perempuan direjam, setengah pendapat mengatakan rejam itu bukan hudud. Ada yang katakan bahawa dia adalah takzir pun ada. Jadi dia terbuka kepada apabila soal perundangan, satu perbincangan yang sangat luas. Dia kena buat seminar lain pula lah. Kena panggil orang yang lebih pakar lah, seperti Dr. Zulkifli Bakri ke. Lebih baik lah orang-orang itu. Saya bukan layak untuk menceritakan dengan panjang. Tapi nak cerita kat sini, boleh letak jadi kita nilai satu orang tu, kita nilai dari segi luaran lah. Bila berbalik kepada kisah Yusuf ni, kita nilai dari segi luaran dia. Adakah dia benar-benar bertaubat atau tidak, itu atas urusan dia kepada Allah SWT. Dan kita sendiri pun tak pasti, kita pun tak tahu, tak dapat menentukan adakah perempuan yang masuk Islam atau tidak. Wallahu a'lam. Ada soalan? Sebelum kita pergi lebih lanjut boleh. Okey, kalau tak ada soalan kita terus pada ayat 51 ni tadi kan. So terus isi Al-Aziz dia kata apa? Qalat. Di sini menggunakan perkataan qalat, menunjukkan seorang lah. Qalat imra'atul aziz, berkatalah isteri Al-Aziz, al-an hasal haqq, telah menjadi jelas kebenaran itu. Ana rawattuhu an nafsih, aku telah menggodanya terhadap dirinya. Wa innahu la minas sadiqin, dan sesungguhnya dia benar-benar termasuk orang-orang yang benar. So dia terpaksa mengaku salah. Sebab apa pun yang dia buat, dia tak boleh buat apa-apa sebab geng dia dah mengaku. Dia dah tak ada apa yang dah dia boleh pertahankan diri, sebab saksi-saksi telah pun mengaku bahawa Nabi Yusuf ni adalah seorang yang baik dan dia tidak membuat satu kesalahan pun. Maka dia terus mengaku dan dia kata wa innahu la minas sadiqin, dan sesungguhnya dia itu benar-benar termasuk orang-orang yang benar. Dia bukan sekadar mengaku dia bersalah, bahkan dia sendiri membersihkan nama baik Yusuf AS. Itulah apa yang Yusuf buat, ialah bukan untuk memburukkan orang lain. Tujuan dia hanyalah untuk membersihkan diri. So boleh atau tidak kita memburukkan orang lain untuk membersihkan diri? Bolehlah, apabila benda tu betul. Apabila benda tu betul dan kepada orang yang betul lah. Bukan kita sebarkan kepada orang yang tak boleh beri pertolongan. Ini adalah untuk orang yang boleh membersihkan diri. Boleh kita menceritakan keburukan orang itu apabila ia memang benar-benar berlaku kat kita. Dia ni mencuri duit saya. Boleh kita buat tuduhan begitu jika kita yakin apa yang berlaku itu benar. Maknanya bukan agak-agak lah, memang yakin lah. Memang berlaku pun. Seperti Nabi Yusuf, bukan agak-agak dah, memang berlaku pun. Godaan itu berlaku. Bahkan dia dipenjarakan oleh mereka dianiaya. Itu kata boleh tak mengupat orang dalam keadaan macam mengupat, maksudnya kita bagi tahu dalam rumah tu ada satu kejahatan sedang berlaku, ataupun kita kata orang ni dah hati-hati sikit. Dan kita kata kena sangka baik dengan orang kan. Sangka baik dengan orang ni maksudnya apa? Kalau memang luaran dia baik, akhlak dia baik, dia ni memang baik, kita sangka baik lah dengan dia. Kita sangka baik, tak boleh lah kita sangka buruk dia. Tapi kalau dia ni kita memang tahu, satu orang kawan datang kat kita tangkap, boleh tak, aku rasa orang yang aku nak kahwin ni okey tak, dan kita tahu dia ni memang penyangat besar, tak boleh lah kita kata tak, dia ni orang yang baik, orang yang soleh, orang yang sembahyang 5 waktu sehari semalam. Kita telah menganiaya kawan kita.
Dah kahwin rasa macam tak balik bawa kahwin je dah bengkak sini kan. Itu untuk kebaikan. Tak boleh. Jadi ada benda dan melalui ayat ni kita tahu bahawa ada benda yang kita boleh beritahu. Dan dengan syarat betul lah. Betul. Bukan kita mereka. Wallahu a'lam. Jadi ayat seterusnya, zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Yusuf berkata yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahawa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahawa Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang melakukan khianat. Di sini pun perkataan ni kita tak tahu siapa yang berkata sebenarnya. Sama ada Yusuf yang kata, kalau kurungan kata Yusuf, ataupun Zulaikha yang mengatakan. So penasihat mengatakan, bila saya baca dalam penasihat dia kata apa, zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Tapi dari segi perkataan seolah-olah menunjukkan bahawa Yusuf lah yang berkata. Sebab apa dia demikian itu? Agar dia Al-Aziz mengetahui bahawa aku benar-benar tak mengkhianatinya ketika dia tidak ada, dan bahawa Allah tidak meredai tipu daya orang yang melakukan khianat. Kalau perempuan dia yang cakap pelik jugalah kan. Mungkin dia nak cakap tak pernah berlaku apa-apa lah kot. Tapi apa yang kita nampak di sini, seolah kamera tu dah berubah angle lah. Daripada tadi dah ada explain, tiba-tiba masih flashback balik dekat Yusuf tadi. Dia awal-awal Yusuf cakap dekat orang datang, tujuannya apa? Tujuannya aku nak bagi tahu supaya aku tak buat apa-apa. Kan kadang movie selalu buat macam tu. Dia buat macam tengah cakap kat sini, tiba-tiba orang kat penjara masih lagi cakap benda yang sama. Dia dah flash, dia dah pergi ke depan dah, perempuan tu dah dibicarakan, dah mengaku salah. Tiba-tiba kat sini Yusuf masih cakap lagi, tujuannya aku bukan apa pun, supaya apa, supaya apa, Al-Aziz tahulah bahawa aku tak pernah berlaku khianat kepada isteri dia. Itu hebatnya teknik penceritaan yang ada dalam surah Yusuf ni. Dia tak ada angle yang tetap. Tengah kena buang, Nabi Yusuf kena buang dalam pergi, stop jap cerita tu, pergi balik rumah. Lepas tu balik cerita, Yusuf pula kena ambil. Ni pun sama juga. Yusuf tengah explain pasal apa tu, cucuk tanam semua tu. Kemudian bila raja ajak dia keluar, dia berkata aku tak nak keluar. Aku tak nak keluar sampai bersihkan diri. Terus scene terus bertukar dalam perbicaraan dia. Lepas tu scene balik kepada Yusuf yang masih lagi bercakap kepada tu. Dia hebat cara Allah. Kita bila tengok Quran ni, sebenarnya kamera angle tu tak pernah berhenti. Even dalam surah-surah lain pun, kadang-kadang Allah cerita pada langit, kadang-kadang Allah bawa kita ke langit yang ketujuh. Allah bawa kita ke Sidratul Muntaha. Kadang-kadang Allah bawa kita ke bawah bumi. Kadang-kadang Allah bawa kita ke gunung ganang. Kadang-kadang Allah bawa kita ke masa depan di mana berlakunya kiamat. Kadang-kadang Allah bawa kita ke zaman yang silam, lihat kisah-kisah Nabi dan Rasul. Kadang-kadang Allah bawa kita ke mana-mananya. Allah bawa kita mengembara dalam satu alam yang sangat luas, tak terikat kepada masa. Itu kalau kita betul-betul baca Quran, Allah hebat. Akal kita tak pernah berhenti bergerak. Tapi malang kalau kita baca, mereka jawab dia mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tak mampu menakwilkan mimpi itu, dan berkatalah orang yang selamat. Dia akan jadi sangat dull lah. Dia akan jadi sangat apa, tak biasalah. Dia hanya perkataan-perkataannya, akhirnya dia akan menggelombang, dan mata kita pun katup, dan kita pun selamat. Sebab kita tak menggerakkan diri kita, kamera kita. Sebab tu ada satu orang buat tulis buku dulu, bagaimana nak menggerakkan minda. Dia panggil apa, imbas minda ke apa, peta minda ke macam mana kita mengimbas cara. Bila kita baca satu benda, kita andaikan kita berada dalam apa yang kita baca. Itulah sikap kita baca Al-Quran. Sepatutnya kita lihat kepada Al-Quran ni dalam keadaan kita sedang berada kat sana. Sebab apa yang Quran cakap ni benar. Jadi seolah kita berada. Sebab tu Allah menggunakan, apabila teknik tadi, Allah gunakan teknik dialog. Kenapa Allah tak cerita aja? Bila Allah gunakan teknik dialog, seolah-olah kita berada dengan orang yang sedang berkata-kata tu. Seolah-olah scene tu berada di kita, bukan berada di depan mata kita. Kita betul-betul berada dengan orang yang sedang berbicara. Itu teknik yang Quran gunakan. Sebab tu dia tak akan boring sebenarnya. Sampai bila-bila pun kita dah tahu dah kisah Yusuf ni. Saya tanya siapa orang semua dalam bilik ni confirm tahu apa jadilah ni. Dia bukan satu benda yang kita tak tahu. Tapi kita masih lagi boleh, misteri-misteri akan terus. Kita masih lagi,
Walaupun dah di-explain mengenai saya tu, dah explain apa nama, saya dah bawa pendapat pembelahan semua, tapi kita akan fikir, kenapa lah perempuan ni boleh buat macam ni ke? Akhirnya dia akan terus jadi misteri. Itu menunjukkan bahawa manusia ini sangat kompleks. Kalau kita tengok dalam Quran, Allah menunjukkan bahawa benda yang tak sepatutnya berlaku. Dan begitu juga kehidupan di dunia. Kadang-kadang kita terfikir, macam mana kau boleh bunuh anak kau sendiri? Kan berlaku zaman kita. Kita pun sedih, ya Allah, anak sebegini comel pun boleh jadi macam ni. Kenapa sanggup cucuh abu rokok, puntung rokok kat budak macam ni? Macam mana boleh buat benda macam ni ke budak? Sebab kita orang yang normal. Kita orang yang normal. Tapi untuk perkara-perkara itu berlaku. Di suatu apa Quran bawa, adanya orang-orang yang pelik macam ni. Sebab manusia itu memang kompleks. Itu yang menarik je mengenai Quran. Sebab dia bawa dia realiti lah, yang boleh kita ikuti dan kita pelajari lah. Sebab tu orang yang baca dari sudut psikologi, dia boleh kaji Al-Quran, dia boleh faham manusia punya ni. Setiap orang boleh dengan bidang-bidang dia masing-masing lah. Kemudian bila dah Yusuf dah kata macam tu, akhirnya itulah Yusuf kata, yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahawa benar-benar tak hianatinya jika dia tak ada rumah, dan bahawa Allah tak meredai tipu daya orang-orang yang melakukan khianat. Masih lagi dia menunjukkan bahawa Yusuf tidak menyimpan dendam langsung kepada wanita-wanita ini. Dia tak minta pun supaya perempuan ini supaya dimasukkan dalam penjara pun. Dia ambil tindakan ke, dia bayar perampasan, ganti rugi ke. Sebab apa? Masa yang telah hilang tu sangat lama, precious kan. Patutnya macam-macam benda boleh buat, tiba-tiba mengikut kat dalam penjara. Sepatutnya boleh buat macam-macam. Sebab tu dalam Islam dibenarkan kita, bila kita terbunuh hukum kisas, kita boleh diat kan. Orang tu boleh diat. Sebab apa? Diat dia boleh berapa banyak dia nak, berdasarkan selagi mana hakim membenarkan. Sebab apa? Dia akan kira ganti rugi. Contoh bapak dia meninggal, bapak dia ni adalah orang yang kaya, yang boleh bagi dia harta, yang boleh bagikan dia pulangan yang banyak setiap bulan. Tiba-tiba bapak dia mati, dia boleh untuk tuntut ganti rugi. Sepatutnya Yusuf boleh buat macam tu untuk tuntut kan, ganti rugi apa yang dia telah buat lah, pampasan terhadap apa yang telah saman balik lah, telah apa yang dia berlaku kat dia dalam penjara tu. Tapi Yusuf kata, aku tak buat apa ni, apa yang aku buat ni bukan apa saja, sekadar untuk membersihkan diri, supaya Al-Aziz tahu aku tak buat perbuatan keji dengan isteri dia. Itu saja yang dia mahu. Baik, kita teruskan. Dan ayat juzuk 13 masuk ayat 53 ni pun menarik, menunjukkan bahawa lembutnya hati Yusuf alaihi salam ni, betapa murninya seorang lelaki yang bernama Yusuf ni. Dia kata apa? Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tak mengatakan diriku ni bebas. Ini dakwah dia jugalah. Dan dia beritahu bahawa ini menunjukkan bahawa seorang manusia yang sangat merendah diri, dan sampai pada waktu yang dia berjaya mengawal diri daripada kejahatan, daripada maksiat, dia tak give credit kepada diri dia. Setengah orang apabila dia buat satu kejayaan, dia kata inilah berkat, ada barakah daripada apa usaha aku. Tak tepat sebenarnya. Usaha itu adalah satu ikhtiar yang Allah sendiri suruh kita buat, tapi barakah itu datang daripada Allah SWT. Apa saja keupayaan berdirinya saya di sini, berada tuan-tuan di sini, bukanlah atas daripada kekuatan kita, melainkan itu hanyalah ikhtiar kita ambil sunnatullah yang Allah letakkan, iaitu asbab musabab tu. Allah tetapkan kita berjalan, kita bergerak, kita datang, start enjin, kita sampai kat sini. Itu Allah, itu semua ikhtiar kita, tapi atas daripada kebenaran daripada Allah SWT. Kalau Allah tak benarkan, tak izinkan, tak bangun ke bagi ni kan, malas nak bangun ke, buat tak bangun ke. Saya pun pergi ambil MC ke apa tiba-tiba tak nak datang ke, itu semua boleh berlaku. Sebab apa? Sebab semuanya di bawah kawalan Allah SWT. Maka di sini Yusuf bagi kredit dekat Allah. Seperti mana Nabi-Nabi yang lain, apabila dia buat satu mukjizat, dia tak give credit dekat diri dia bagi kredit dekat Allah. Menunjukkan apa? Betapa tawaduknya lelaki inilah yang bernama Yusuf ni. Dia kata, wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tak mengatakan diriku bebas daripada kesalahan.
innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Kan semuanya nafsu itu selalu mendorong ke arah kejahatan. Sebab dia beritahu, dia berdakwah, dia cakap nafsu itu mengganggu siapa saja, termasuklah Nabi Allah. Kalau kita tengok kepada Israeliat, saya sekadar nak berkongsi dah. Bila kita terbaca semalam dalam saya kutub, dia bawa satu riwayat, dia tak setuju dengan riwayat tu, tapi dia kata setengah penafsir dia bawa satu riwayat ketika Zulaikha itu sedang nak menggoda Yusuf ni, Yusuf tiba-tiba ternampak bayang-bayang Yakub pun cakap jangan buat, dia kata dia bawa la ilaha illallah. Ialah kita telah diajar dengan dia ada cerita-cerita begitu. Taklah macam tu. Cumanya gangguan dalam diri. Adakah Yusuf dengan relax saja melepaskan dia dari Quran? Taklah, dia ada rasa lah. Seperti Allah sendiri kata, kalaulah dia tak melihat tanda ayat daripada Allah, bukan tanda kena nampak kalimah Allah begitu, maksudnya dia tak, kalau tidak ada ilmu tentang Allah itu, maka dia akan kecundang lah. Because dia nampak benda tu, dia nampak tanda Allah, maksudnya dia tahu, dia ada ilmu tentang Allah, takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia pula lagi sekali dia give credit ke Allah, dia kata inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun. Siapa yang selamat tadi kata apa? Illa ma rahima rabbi. Nafsu yang selamat adalah nafsu yang dirahmati oleh Tuhan. So, nafsu tu kalau dalam Quran pun tulis, dan para ulama tasawuf dia meletakkan tiga kan kalau nafsu ni secara utama ni. Dia ada nafsu apa? Nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ni nafsu yang tenang lah. Nafsu yang tenang apa? Nafsu yang bila digoda relax. Bukan relax saja, maksudnya dia tak kecundang lah. Dia akan ada orang kata godaan dia, ada perlawanan dia. Macam Yusuf ni, dia nafsu yang tenang lah, nafsu mutmainnah. Sentiasa dia walaupun ada rasa susah, ada rasa nak give up, ada rasa nak tergoda, tapi dia sentiasa diselamatkan oleh Allah SWT. Itu nafsu mutmainnah, nafsu yang terbaik lah. Ada nafsu yang tahap rasanya tahap tak saya lah tu. Kalau saya tak nak lah tahap yang teruk sangat. Lawamah lah kita kata. Lawamah ni apa? Kadang-kadang baik, kadang-kadang kantoi sikit, kadang-kadang semayang asal tu sebelum imam datang, bila tak datang saya datang dah, pukul 3 dia dah tidur kat situ. Itu hebat lah. Tapi kadang-kadang tak ada lah, naik turun. Kadang-kadang dia datang lambat. Kadang-kadang semayang tu rasa ya Allah syuknya lamanya semayang, rasa macam berada di Sidratul Muntaha kan. Kan ada orang kata kalau semayang berayangkan diri, seolah-olah inilah semayangku yang terakhir. Ya, inilah semayangku yang terakhir. Terakhir macam ni, kusyuk sangat. Rupanya esok tak kusyuk dah. Sebab apa? Kita ada turun bahkan Nabi sendiri mengiktiraf benda ni. Manusia ni ada pasang surut dia. Ada ketika manusia dia baik sangat, satu kali kadang-kadang dia buat benda jahat. Dan kita pula manusia, apabila satu orang yang baik buat satu benda yang baik, bila orang tu buat jahat sikit, habislah orang tu. Bila dia buat silap dah habis, seolah-olah tidak ada satu kebaikan pun dalam diri dia. Tapi kalau orang tu asyik buat jahat, dia tiba-tiba pergi umrah sekali, dia pun iklan. Contoh artis kan suka iklan dengan umrah, alhamdulillah pergi umrah dah. Balik tak semestinya lagi, bukan kata kita hina dia, tidak. Tapi kalau manusia suka kepada benda yang kadang-kadang festival setahun sekali kan, suka. Kalau Ramadan tak lama lagi kan, kita akan memenuhi masjid beramai-ramai kan, sebelum kita kosongkan dia kembali. Tapi tak apalah, itu sikap manusia begitu. Jadi Nabi kata ada pasal surut. Ada orang kan sama jahat pun sama. Ada orang buat jahat, kadang-kadang satu hari dia buat baik juga. Takkanlah nak buat jahat sekali, dia sedekahlah juga. Kan orang dah judi apa sebab dah curi rumah abang, sekali-sekali dia bagilah sedekah, dia bersihkan harta dia. Boleh juga dia buat macam tu. Jadi ada pasal surut. Dan Nabi kata beruntunglah orang yang terus kekal dalam keadaan dia rasa diri lemah. Maksudnya kita kata tak apalah, letih pun semayang juga. Ada orang dia stop sejak semayang, tak. Dia dalam keadaan, walaupun dalam keadaan dia semayang dalam keadaan yang kita kata tak rela hati sangatlah, dalam keadaan ya Allah letihnya nak semayang juga, dia terus kat Nabi kata beruntung orang macam tu. Sebab apa? Dia tetap dalam keadaan yang dia teruskan juga, walaupun dalam keadaan yang lemah, walaupun kalau manusia tengok Allah tak ada nilai semayang dia ni. Itu dari segi mata pandangan manusia. Tapi Allah menilai lain.
kesusahan yang dia dapati itu mungkin nilai lebih tinggi daripada orang yang semayang dalam keadaan relax, dalam keadaan yang lebih tenang. Mungkin yang memang dibesar dalam keadaan baik, mungkin lebih baik orang yang semayang dalam keadaan yang susah. Tapi bukan bermakna kita sengaja hendak mendapat kesusahan. Ada kawan saya, dia suka pilih dalam masjid tempat yang memang tak ada aircon, duduk kat tempat yang panas. Yang itu tak, itu menyusahkan diri. Yusuf Al-Qaradawi kata, kalau kamu dapat dalam fiqh ekonomi tu, dia kata kalau kamu dapat cari rumah yang besar, kereta yang besar, buat, cari kesedesaan supaya apa? Supaya itu menyebabkan kamu beribadah dengan lebih baik. Sebab benda yang tak apa, gunakan untuk harta tu memang untuk manusia. Allah jadikan harta ni bukan Allah nak suruh biar duduk situ jadi perhiasan saja. Allah suruh kita nak ambil, memang kita kena ambil. Bahkan Nabi Allah Sulaiman ada jin tersendiri, syaitan dia, bukan syaitan dia, tak boleh kata macam tu, jin bawahan dia, jika dia ada mujizat boleh kawal jin yang menyelam pun cari mutiara. Maksudnya cari apa tu? Cari kekayaan. Tapi bila dia dapat kekayaan, dapat kehebatan Allah, dia kata haza min fadli rabbi, ini kurniaan Allah untuk uji aku sama ada aku syukur atau aku kufur. Dia minta satu kerajaan yang takkan ada, bukan sebelum zaman dia, selepas zaman dia. Sampai Nabi Muhammad cekik jin tu kan sebelum masa sembahyang tu, dia lepaskan sebab dia teringat Sulaiman. Tak boleh, sebab dia kerajaan tu dia punya. Hak tu hanya ada pada senior dia lah, iaitu Nabi Allah Sulaiman AS. Sampai begitu sekali. Apa yang Nabi Sulaiman minta, kita pun tak minta lah. Tak tahulah tuan-tuan minta tak, tapi saya tak minta lah kot. Tak berani lah kot dah. Tapi ada yang salah untuk kita banyak kaya? Tak salah. Cuma kekayaan tu biar barakah lah, bila gunakan untuk kebaikan. Allahu a'lam. So ini kata apa? Ini Rabbi Ghafurur Rahim. Tadi tak habis lagi nafsu lawamah tu, ada masa kita apa? Naik, ada masa kita tu turun, ada masa kadang-kadang terbuat jahat sikit, minta ampun ke Allah semua. Ada orang standard lawamah. Yang last kali nafsu apa? Nafsu yang paling teruk, nafsu apa tu lupa dah. Amarah. Nafsu amarah tu maksudnya memang sentiasa menyuruh manusia tu buat kejahatan. Dia ni memang tak nak langsung kepada kebenaran lah. Yang itu yang ketiga, yang paling teruk lah. Semoga Allah menggunakan nafsu yang tenang lah kepada kita. Nafsu yang tenang bukan maksudnya tak pernah kecundang. Nafsu yang tenang ni maksudnya dia sentiasa betul dalam tindakan dia. Kadang-kadang dia ni sikit kan. Okay, wallahu a'lam. Sebab tu dalam surah apa tu? Surah tu Fash kan. Ya ayuhan apa? Ya sekali tu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah kan. Wahai nafsu yang tenang, masuklah kamu ke dalam keredaan Allah kan. Lepas tu masuklah kamu ke dalam syurga. Seorang nafsu yang tenang ni dia akan apa? Akhirnya masuk ke dalam syurga lah, syurga Allah Subhanahu taala. Inilah orang-orang yang ada nafsu ini adalah orang-orang seperti Nabi Allah Yusuf, seperti Nabi Muhammad SAW, seperti para nabi dan rasul dan orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu taala. Sini juga menunjukkan bahawa Allah mengiktiraf bahawa manusia ini mempunyai nafsu. Sebab tu kita tidak pernah mencela adanya perkahwinan. Tidak seperti setengah agama yang mengatakan bahawa mengasingkan diri itu lebih baik, tidak berkahwin itu lebih baik. Tidak, kita tidak mengatakan begitu. Walaupun ada ulama yang tak berkahwin, mungkin sebab pada zaman dia tidak mengizinkan dia, mungkin dia terlampau sibuk. Bahkan ada pun seorang perawi hadis wanita sendiri pun kita baru tahu, saya pun baru tahu punya dalam Bukhari tu ada tak salah Bukhari ada perawi, dia pernah berjumpa dengan seorang perawi ataupun ulama hadis yang lain pernah jumpa dengan seorang perawi yang dia seorang wanita juga, tak sempat berkahwin juga. Dan antara yang tak sempat berkahwin lah Imam An-Nawawi sendiri, sebab umur dia hidup sampai 40 tahun. Tapi itu bukanlah contoh untuk kita ikuti, sebab mereka ada sebab-sebab mereka sendiri. Tapi dalam Islam tidak mencela orang yang berkahwin lah. Sebab apa? Sebab tentu saja dia sunnah Nabi SAW, dan dia boleh menambahkan umat apa semua, dan tentu saja itu adalah keinginan manusia. Memotong satu benda yang satu keinginan manusia adalah menyebabkan masalah sosial yang lain lah. Akan menyebabkan kesengsaraan ke, atau menyebabkan benda lain. Mengharamkan satu benda halal tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi kita iktiraf ada nafsu, cuma yang Islam ajar adalah cara untuk menguruskan nafsu tersebut. Bukan memotong hilang terus. Tak, dia adalah cara untuk kita menguruskan dia. Sebab apa? Nafsu itu sendiri Allah yang beri. Kalau tak ada nafsu, macam mana orang nak beranak?
Macam mana tak ada orang nak melahirkan anak. Saya rasa kalau saya ditakdirkan Allah boleh melahirkan anak, saya mati on the spot kot. Saya sakit perut kena diarrhea pun saya dah menangis lah. Ya Allah, sakit ni, macam mana lah bina aku beranak. Dan kita rasa sangat pelik. Dan dia tu kan kagum kepada Allah SWT. Itulah pengobatan ibu kan. Itu gunanya apa yang Allah beri kepada kita. Contoh Allah bagi kita kasih sayang. Saya terus terang, saya antara orang yang gelilah tengok muntah ke, gelilah tengok najis ke apa. Saya bila saya dapat anak, saya pertama kali yang isteri saya tengah mengandung, anak pertama saya kata, macam mana aku nak basuh nanti anak aku dia duk fikir tu. Saya memang terfikir tu. Ini kelemahan diri saya sebagai seorang manusia. Tapi bila dia keluar, bila tu tak ada apa. Seolah-olah benda tu tidak ada. Sebab apa? Allah menurunkan rahmat, rasa kasih sayang tu Allah yang campak. Bagi anak orang tak jadi kan? Tapi dia jaga anak sendiri dia jadi. Dia tak tahu apa mana kekuatan dia dapat. Rahmat Allah daripada rahmat datang daripada Allah SWT. Itu benda-benda yang pelik yang berlaku. Walaupun kita rasa macam tak ada apa pun, larilah. Tak, itu pun rasa pelik ke? Tak, saya rasa sangat pelik untuk diri saya. Jadi itu antaranya lah. So nafsu tu wujud, dan Allah bagi setengah nafsu tu, Allah bagi dia apa? Allah bagi dia rahmat. Sebab apa? Kita tahu dalam setiap diri manusia ni dia ada qarin kan. Dia ada qarin yang sentiasa menghasut dia untuk buat kejahatan. Qarin ni dalam hadis kata qarin datang daripada dua. Dia qarin ni satu peneman lah. Dia datang daripada syaitan. Sebab malaikat pun ada. Setengah mendapat ulama kata malaikat pun ada, malaikat pun kita boleh panggil qarin juga. Dia peneman lah yang membisikkan kebaikan. Wallahualam. Tapi yang penting Nabi sendiri pun ada qarin yang jahat ni. Cumanya bagi qarin yang jahat ni telah diislamkan. Jadi maksudnya manusia ni memang sentiasa ada penunggu dia yang akan membisikkan dia kejahatan, yang menggunakan elemen dia sendiri, iaitu elemen nafsu itu sendiri. Sebab tu kan dalam nanti nak datang Ramadan nanti kan syaitan kan tak ada kan. Dikatakan setengah pendapat yang berpegang pada kata tak ada betul, tak ada lah. Kena penjara lah, kena belenggu lah, bye-bye lah dia. Sebab tu kalau ada Facebook nanti dia ada angkat apa, back dia nak bye-bye lah, kita jumpa lepas ni. Lepas tu tiba-tiba lepas puasa berlambak lah cita-cita hantu, seolah-olah welcome back my friends. Seolah-olah mengalu-alukan kedatangan mereka kan. Dia nak cerita kenapa berlaku juga kejahatan-kejahatan, sebab sudah adanya nafsu yang terbiasa dengan kejahatan lah. Kalau benar, ada ulama yang pegang secara ni, ada kata dia majas saja, ada yang kata syaitan yang besar-besar saja. Dia kata begitu. Tapi katalah kita pegang secara literal, mengatakan memang tak ada. Seperti mana kata hadis Nabi tak ada, tapi still kita ada agent dia ialah agent Ali, bukan agent nafsu tu sendiri. Wallahu a'lam. Tapi siapa yang selamat? Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Soalan? Iya. Manusia secara umum ni, cumanya yang confirm ada ialah para nabi dan para rasul lah. Siapa sahaja yang kita tengok sahabat pun, sahabat-sahabat seperti Umar, sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, mereka ada orang-orang yang hebat dalam menjaga diri mereka. Dia tak mustahil. Bahkan Umar sekalipun, syaitan kalau berjumpa dengan Umar, syaitan akan lalu jalan lain. Hebat. Itulah saya masa muda-muda dulu selalu keluar malam-malam kan. Mau panjang apa? Orang duk cerita jumpa hantu. Saya tak pernah jumpa hantu. Sekali pun semua hidup saya. Lalu kawan saya kata, kawan saya marah saya, sebab apa? Sebab kau hantu, dia kata. Saya pun tak tahu nak kata apa. Mungkin juga tapi Umar lain lah. Umar berbeza. Sebab memang waktu syaitan takut kepada dia. Bukan sebab dia garang, sebab dia nilai tak kuat. Apa kesan dia kepada ayat Quran, bagaimana dia boleh menangis, bagaimana dia boleh pingsan. Setengah sahabat pingsan pun dengan ayat-ayat Quran. Bagi kita taklah kata galak tadi tengah mengajar menangis, tiba penceramah pingsan di hadapan, kata kerja pula ni. Okey, kita terus ya. Nak rehat ke pukul 11 ke nak teruskan? Ada orang tak makan lagi? Tak makan lagi? Semua dah makan pun. Tak apalah, sekejap lagi kita rehat jugalah. Saya nak rehat. Cik jahat dia. Okay, juz 13 tu
Jadi kata, aku tak mengatakan diriku bebas dengan kesalahan. Kesemua nafsu itu selalu mendorong ke arah kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab apa dia sebut perkataan ni? Penyayangnya Allah SWT ni, Allah telah menyelamatkan Nabi Yusuf daripada kesalahan, dan Allah telah mengampunkan segala dosa dia dulu dan sekarang. Sebab itu cara Allah melihara lah. Sebab mereka ni mereka ni maksum. Dan ini juga indikasi mengatakan bahawa Yusuf tak simpan sebarang dendam lah kepada orang-orang yang menganiaya diri. Sebab dia kata apa? Allah tu Ghafur Rahim. Allah dah jaga aku tak ada apa dah simpan dendam kat korang. So apa yang lepas tu lepas habis cerita mengenai Zulaikha. Adakah Zulaikha berkahwin dengan Yusuf? Wallahu a'lam. Itu tak penting. Kisah Zulaikha tamat, habis. Tak ada dah cerita dia lepas ni. Kita pun tak puas hati apa jadi kat Zulaikha lah, biarlah dia. Sekarang ni kita tak tahu apa akan jadi dengan Yusuf. So kata raja, waqala al-malik, dan berkatalah raja, ituni bihi astakhlishu li nafsi, dan raja bertitah, bawalah dia Yusuf kepada aku. Ini orang penting ni. Yusuf ni orang yang berani untuk tafsir mimpi aku. Maka Malik raja kata, ini bukan orang yang calang-calang lah gambarnya. Maka bila dibawa keluar, bila dah bersih dan nama dia yang menarik Yusuf ni berani lah. Satu, kenapa dia berani? Dia berani bagi cadangan kat raja. Raja tu suruh dia keluar, awal lah dia suruh keluar, tapi dia tak mau keluar. Bismillah. Dia tak mau keluar. Boleh ke buat macam tu kat raja? Tak boleh. Tapi karakter yang dah dibina oleh Yusuf ni sangat kental lah. Mungkin sebab pengalaman. Kalau kita tengok dia budak kecil je masa dia keluar daripada Mesir, nak lawan kat abang-abang tak boleh. Ngadu kat ayah, dia cerita pasal mimpi je. Alah pun kata lah benda kecil je. Dia cerita, bukan cerita kat bapak dia, tahu tak ayah, satu ni saya telah menjadi. Dia tak cerita lah pendapat ada apa kata kita buka bisnes ke ayah, tak ada. Dia cuma cakap, ya saya mimpi ada ni, ada orang tengah, ada bulan bintang, ada ni semua tengah sujud kat saya. Tapi karakter dia berubah. Berubah melalui pengalaman. Seorang budak yang kita katakan budak yang comel, akhirnya berubah menjadi seorang lelaki yang sangat ada jati diri lah, ada karakter. Dia pula boleh bagi idea kat raja, kata aku tak nak keluar, pergi bersihkan dia, nama dia kedua. Kemudian Malik berkata, okey aku dah bersihkan. Raja pula ikut cakap dia. Tengok siapa raja kan. Dia pun terpaksa. Zulaikha pun tak boleh buat macam tu kat raja, tapi dia boleh buat, menunjukkan bahawa karakter Yusuf ni lebih kuat lah, lebih kuat, firm, sangat firm. Kemudian dia kata, waqala al-malik ituni bihi astakhlishu li nafsi. Raja berkata bahawa dialah Yusuf, bawalah dia Yusuf kepadaku agar aku pilih dia sebagai pembantu kepadaku. Okey, ini saya ambil daripada Nu'man al-Had. Dia kata apa? Menunjukkan sebenarnya Malik ni, raja ni tahu sebenarnya apa yang berlaku di sekeliling. Dia tahu bahawa pembesar-pembesar dia ni penuh dengan politik kotor lah. Jadi dia kata, orang yang penting macam ni aku tak boleh letak kat bawah-bawah. Aku ambil dia di sisi aku, duduk kat sisi aku akan jaga dia. Kerajaan akan jaga dia. Raja, istana akan jaga. Maksudnya Yusuf kebal lah. Yusuf sekarang dah jadi menteri di raja. Dia dah duduk dalam keadaan yang di mana tidak ada siapa boleh, he is untouchable. Tak boleh disentuh dah. Sebab apa? Sekarang raja yang nak menjadikan dia ni. Lepas tu kacau orang raja, maksudnya boleh pancung lah. Jadi raja dah bawa dia, raja rasa dia ni sangat istimewa, boleh kerja dengan dia, dah jadi nujum, macam nujum 4 belalang lah kan, duduk kat istana. So astakhlishu li nafsi, aku pilih dia untuk diri aku, bukan untuk wali, untuk diri aku. Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Maka ketika dia raja berbicara kepada Yusuf, dia kata semuanya semuanya kamu mulai hari ini dipercayai dan diangkat menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di kalangan kami. Bukan sekadar duduk di sisi kami, kadang kami pelayan tu pun duduk kat sisi dia juga, tapi kedudukan dia
tinggi, jadi orang kenamaan. Kalau saya, sebab tu saya tak diletakkan di sini. Kalau saya, okey lah, duduk tinggi, so apa ya, tak payah buat kerja. Dulu Yusuf, Raja Yusuf tak boleh mimpi, kita tak boleh mimpi. Dan kita buat saja apa yang raja nak. Sebab apa, kita dah, kalau dia pun dah jadi orang besar dah pun, dah jadi tun ke apa, dah dapat pangkat dah, buat saja. Tapi Yusuf bukan orang yang sedemikian. Dia orang yang tahu grab opportunity, tapi opportunity itu bukan untuk kepentingan diri dia, tapi dia adalah untuk kepentingan masyarakat. Dia minta satu pangkat yang di mana sebenarnya bukanlah yang menyebabkan dia kena buat kerja. Dia minta kerja apa dia? Yusuf berkata, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Dia kata, jadikanlah aku pengurus perbendaharaan negeri. Sebab dia kata apa? Jadikanlah aku menteri kewangan. Kalau sesungguhnya apa? Aku ni bijak. Aku ni orang bijak. Aku boleh buat, menguruskannya dan memiliki pengetahuan. Kenapa Yusuf buat benda ni? Sebab Yusuf tahu, alang-alang aku dah dapat masuk dalam istana, alang-alang aku dah duduk dalam kerajaan, aku kena betulkan apa yang silap dalam pentadbiran ni. Sebab apa? Yang paling teruk, yang paling korup, yang paling teruk ialah berkenaan dengan duit lah. So inilah sebenarnya permainan dia. Duit ni lah yang menyebabkan negeri ni hancur. Lahirnya orang-orang yang corruption boleh masuk ke aku dalam penjara suka-suka hati apa-apa. Jadi aku nak betulkan bab ni. Itu Yusuf. Sedangkan kalau dia tak buat macam ni pun tak ada. Raja tak suruh pun. Raja suruh duduk di sisi dia saja. Ada kedudukan, mungkin tak boleh mimpi dia ke apa. Raja ada ni, pergi ikut dia jalan ni. Orang politik kan suka ada escort. Tak tahu ada, kau buat apa ni, aku escort politik. Buat apa tak tahu, Datuk nak pergi jalan-jalan, aku ikut. Kita ada orang jenis macam tu kan. Tapi tidak dengan Yusuf. Dia pula minta tambah beban pula. Nak fikir, nak betulkan benda-benda yang salah pula. Itu yang berlaku kepada Yusuf AS. So dia pilih tempat yang paling korup lah, iaitu melibatkan harta. Tak diceritakan Al-Azir, tapi dia ada sini. Cuma kalau lah Israeliat nanti dia mati. Yusuf pun mula mahar Zulaikha apa itulah. Tapi taklah. Tapi dalam keadaan dia masih ada. Tapi kisah dia tak penting lah. Sebab yang dia habiskan terus ya. Sebab sekarang Yusuf sudah berada di istana lah. Jadi Yusuf sendiri minta, dan dalam hadis ada yang mengatakan bahawa janganlah kamu minta pangkat kalau lebih kurang macam tu kan. Kita tak boleh meminta pangkat. Sebenarnya apa sisian ulama, kenapa Yusuf boleh minta satu kedudukan. Sedangkan dia ada pendengar pendapat mengatakan bahawa Yusuf sebenarnya memang telah pun diberi kedudukan. Dia cuma meminta jawatan yang sesuai buat diri dia. Larangan Nabi itu kepada orang yang tidak berhak. Apabila seorang itu tidak berhak, dia minta satu benda yang dia tidak berhak. Dia tak ada kemampuan, dia minta satu benda yang dia tidak ada kemampuan. Kalau kita minta kerja kan, kita minta satu kerja yang memang kita tak boleh buat. Kita tak tahu akaun, kita minta kerja akaun, habislah. Ada belajar ikut YouTube je. Kan dah buka dentist kan, ikut YouTube kan. Berjaya pula tak ramai orang pergi bisnes. Tapi tak boleh sebab dia tak ada kelayakan untuk serial. Benda tu mungkin akan menyebabkan bakteria apa semua, akan menyebabkan kemudian jadi infection ke apa semua kan. Jadi kita buat satu benda yang sesuai, yang boleh, yang legal lah, yang sesuai. Jadi untuk minta yang itu boleh. Contoh kita minta. Dan menunjukkan bahawa kadang-kadang dalam masyarakat kita tak boleh bezakan antara membangga diri dan memberitahu saya boleh. Kita tak boleh nak identify. Kadang-kadang aku kalau cakap macam ni bunyi syariah pula. Betul, orang kat tepi-tepi pun tambah-tambah, tak kebunnya kan. Cuba kata, aku pandai tu. Wah, pandai kan. Susah kan dalam masyarakat kita. Sebenarnya tidak. Ada satu ketika, sebab tu benda ni berbeza daripada segi uruf setempat juga. Kalau di luar negara kita tengok orang very outspoken, orang cakap apa yang dia nak. Ada pula kita pula jenis yang memang sentiasa merendah diri. Kedua-dua tak betul. Kedua-dua tidak ada kesederhanaan. Ada yang cakap, aku rasa kau hodoh lah ini. Ada aku rasa kau busuk sangat ini. Ada yang memang very outspoken. Itu berlaku di barat. Kalau kita pula semua tak adalah, aku busuk lah ini. Okey je kot. Padahal sangat memerikkan hati kita. Jadi Yusuf dia ada kesederhanaan kat situ. Membangga diri pun tidak,
Tapi terlampau merendahkan diri pun tidak. Itu maknanya kalau kita nak menegur, kita kena menegur. Tapi menegur itu dengan hikmah. Kalau kita nak mengangkat diri, kita boleh mengangkat diri. Tapi mengangkat diri itu bukan untuk kepentingan diri lah. Bukan sampai menjatuhkan orang lain. Sampai kita kata, aku seorang yang boleh, orang lain semua hancur. Itu tak adalah. Jadi kita lihat bagaimana Yusuf, ketika perlu dia mengangkat diri dia, ketika perlu diam dia diamlah. Contoh duduk penjara, dia duduk diamlah, dia tak kacau lah apa yang berlaku di luar, dia buat tugas dia itu berdakwah. Wallahu a'lam. Sebelum kita lihat soalan. Iya. Yang diceritakan dalam Quran yang tu ya. Yang diceritakan dalam Quran yang selain daripada itu wallahu a'lam. Okey, kita lihat dulu. Kalau setengah ulama mengatakan 7 tahun, 8 tahun. Jadi tidak ada, orang kata tidak ada tempoh yang diketahui. Semua tempoh dah lama. Ya. Yusuf pergi jumpa raja. Yusuf pergi jumpa raja. Sebab dia kata mengalami perkataan, dia kata bawalah dia berjumpa dengan aku. Maksudnya raja tu bawa dia. Yang pergi berjumpa dengan Yusuf adalah orang utusan lah. Dia punya ni. Ya. Bila baca sambung okay. Ya. Okey. Sebab ya Hamzah wasal kan. So Aqaf tu. Mana tadi apa tu ayat ni? 53 dua kan saya ada baca itu ni tadi kan. Saya tak jumpa. Mana tadi? Mana tu? Yang kedua. 54 kan? Okey. Alright. Itu ni kan. Okey. Alright, kalau dia sambung tadi sebab saya terjemahkan. Jadi sebab saya terjemahkan, saya tak terikat kepada hukum tajwid, saya terikat kepada makna. Kalau kita baca terus, kita baca waqalal malikuk tu ni, betul. Tapi kalau kita buang ni, kita baca dia itu ni. Sebab apa? Hamzah wasal